Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sepengajian dan pensyarah kami Dr. Zulkifli bin Muhammad. Kami, pelajar dari kumpulan 3, akan membentangkan hasil kerja kajian lapangan kami yang bertajuk Cabaran Pasca-Modernisme dalam Melahirkan Insan Seimbang. Mari kita mulakan. 1.0 Pengenalan. Pembangunan insan merupakan satu proses bagi mendidik manusia secara seimbang dan holistik. Insan seimbang bermaksud insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, memberi sumbangan terhadap keharmonian keluarga, masyarakat dan negara. Pasca modernisme ialah satu bentuk fahaman yang bersifat anti-Tuhan dan anti-agama yang merupakan lanjutan daripada fahaman sekularisme barat moden. Insan seimbang dan pasca modernisme sememangnya mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kepada beberapa pandangan dari pelbagai tokoh falsafah, kewujudan pasca modernisme dikatakan sudah pun berada dalam masyarakat dunia bermula pada akhir abad ke-20 sekitar tahun 1975. Kita jelas bahawa pasca modernisme ini amat sukar jika ingin didefinisikan secara terus kerana ia merupakan satu bentuk pemikiran yang tidak jelas. 2.0 Objektif kajian. Menghuraikan latar belakang dan konsep pasca modernisme dalam melahirkan insan seimbang. 2. Mengkaji pasca modernisme dalam melahirkan insan seimbang. Dan yang ketiga, mencadangkan usaha-usaha mendepani cabaran pasca modernisme untuk melahirkan insan seimbang. 3.0 Persoalan kajian. A. Apakah yang dimaksudkan dengan pasca modernisme? B. Apakah cabaran pasca modernisme yang perlu dihadapi dalam melahirkan insan seimbang? C. Apakah usaha-usaha yang wajar dilaksanakan dalam menepani cabaran pasca modernisme untuk melahirkan insan seimbang? Permasalahan kajian. Fahaman pasca modernisme ini dilihat lebih bersifat keduniaan serta mampu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, sebaliknya ia juga telah berjaya meresap masuk ke dalam pelbagai bidang ilmu seperti kerohanian, agama, pendidikan, kesenian dan banyak lagi. Penyebaran ini semakin rancak berlaku mungkin disebabkan oleh proses globalisasi dan teknologi komunikasi maklumat yang makin berkembang dari hari ke hari. Perkembangan ini akhirnya mendatangkan pelbagai kesan buruk yang dapat merenjatkan proses melahirkan insan yang seimbang. Kaedah kajian. Di dalam kajian kami ini, kami telah menggunakan 3 kaedah kajian utama iaitu kaedah kuantitatif iaitu menggunakan dan mengedarkan borang soal selidik dalam bentuk Google Form. Yang kedua ialah kaedah kepustakaan dan yang terakhir ialah kaedah penganalisisan data. Seterusnya adalah dapatan kajian dan perbincangan. 6.1 Latar belakang dan konsep pasca modernisme. Pasca modernisme merupakan suatu pemikiran berkenaan produk budaya dan gaya hidup yang baharu. Ia juga merupakan perkembangan budaya lanjutan kepada sejarah yang lahir daripada zaman modernisme. Pasca modernisme ialah situasi terhadap kehidupan yang terhasil kerana perubahan dalam pengorganisasian ilmu pengetahuan. Modernisme juga tidak menitikberatkan ilmu metafizik dan ilmu mistik kerana ahli pemikir beranggapan bahawa sifat fizikal manusia perlu diutamakan. Oleh hal yang demikian, maka lahirlah beberapa tokoh pemikir pasca modernisme yang terkenal seperti Jean-François Lyotard, Michel Foucault, Anthony Giddens dan sebagainya. Setiap pemikir ini mempunyai ideologi dan fahaman yang tersendiri berkaitan pasca modernisme serta mereka turut memberi sumbangan yang tersendiri kepada masyarakat. Walaupun begitu, penerimaan masyarakat terhadap fahaman ini terbahagi kepada 2 kelompok iaitu kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak. Bagi golongan yang menerima, mereka percaya bahawa aliran ini berjaya memberi sumbangan kepada bidang-bidang tertentu seperti pendidikan. Namun begitu, individu yang menolak fahaman pasca modernisme ini pula adalah disebabkan oleh bertentangan dengan ajaran agama-agama khususnya agama Islam. Aliran pasca modernisme ini dipopularkan oleh Arnold Toynbee sekitar tahun abad ke-20. Kewujudan pasca modernisme dilihat muncul daripada 3 tunjang dasar tujahan istilah. Pertama ialah pasca strukturalisme, kedua pasca modernisme yang berkaitan ilmu sosial dan seterusnya pasca modernisme budaya. Seterusnya, demografi responden.
Raja pertama menunjukkan demografi jantina. Berdasarkan data, seramai 100 orang responden dari pelbagai peringkat masyarakat yang menjawab soal selidik ini. Daripada jumlah yang dinyatakan tersebut, 70% terdiri daripada golongan perempuan dan 30% terdiri daripada golongan lelaki. Rajah kedua menunjukkan demografi umur. Berdasarkan rajah, 87% merupakan individu berumur 21 hingga 30 tahun, 9% berumur 41 tahun ke atas, 7% berumur 31 hingga 40 tahun dan 4% berumur kurang dari 20 tahun. Rajah ketiga pula menunjukkan demografi bangsa. Daripada keseluruhan 100 orang responden, 89% adalah bangsa Melayu, 5% adalah bangsa Cina, 2% adalah bangsa India dan 4% adalah daripada lain-lain bangsa. Seterusnya adalah demografi agama. Majoriti responden adalah beragama Islam iaitu 91%, beragama Buddha 4%, beragama Hindu 2% dan beragama Kristian 3%. Akhir sekali, Raja menunjukkan demografi status pekerjaan. 53% merupakan golongan yang masih belajar, 26% bekerja di sektor swasta, 10% bekerja di sektor kerajaan, 7% bekerja sendiri dan 4% tidak bekerja. Bahagian B, cabaran pasca modernisme dalam melahirkan insan seimbang. Cabaran pertama iaitu masyarakat lebih mementingkan unsur individualistik atau materialistik di mana masyarakat tidak peduli tentang orang lain dan lebih bersikap mementingkan diri. Seramai 22% responden memilih sangat setuju dan 33% responden memilih setuju. Hal ini dikatakan demikian kerana pasca modernisme menjadikan seseorang individu itu terlalu leka dan lalai dengan nilai-nilai keagamaan dan juga tidak memikirkan tentang orang yang berada di sekeliling mereka. Ibu bapa juga sudah tidak dapat memainkan peranan dan melaksanakan tanggungjawab yang sewajarnya dalam mendidik anak-anak mereka kerana akibat tekanan dunia yang semakin bersifat materialistik dan ceteknya pengetahuan agama. Pasca modernisme telah banyak memberi kesan yang buruk kerana ia telah melibatkan kejatuhan akhlak, moral dan sosial manusia. Pada bahagian ini juga, 30% responden memilih tidak pasti, 13% responden memilih tidak setuju dan hanya 2 responden sahaja yang memilih sangat tidak setuju. Bagi item kedua iaitu pendedahan terhadap dunia cyber dan internet tanpa sempadan yang menyebabkan masyarakat lebih berfikiran terbuka dan banyak terdedah dengan dunia luar. 1% responden memilih sangat tidak setuju, 4% responden memilih tidak setuju, 5% responden memilih tidak pasti, 32% responden memilih setuju dan 58% responden memilih sangat setuju. Kita sedia maklum dalam era globalisasi ini kita berdepan dengan dunia tanpa sempadan dan kita juga tidak memerlukan sebarang kebenaran untuk mengetahui apa sahaja bentuk maklumat yang ingin diketahui. Hal ini demikian kerana perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan semua pihak lebih mudah terdedah dengan dunia cyber dan ia boleh mempengaruhi individu dari segi pemikiran, sikap dan lain-lain. Item ketiga iaitu pemindahan budaya asing ke dalam negara yang pada akhirnya menyebabkan masyarakat terlalu membudayakan budaya luar sehingga budaya tempatan diketepikan. 0% pada bahagian sangat tidak setuju, 4% responden pada bahagian tidak setuju, 11% responden pada bahagian tidak pasti, 35% responden memilih setuju dan 50% responden memilih sangat setuju. Majoriti responden bersetuju dengan kenyataan ini adalah kerana pasca modernisme telah memberi laluan kepada pemindahan budaya asing untuk masuk ke negara kita. Pasca modernisme juga telah menyebabkan berlakunya kemerosotan nilai patriotisme dalam kalangan masyarakat kerana terdapat segelintir masyarakat yang terlalu mengagungkan budaya barat sehingga melupakan kepentingan budaya tanah air sendiri. Contohnya, kini bahasa Inggeris telah menjadi salah satu keutamaan sekaligus menyebabkan status bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu
terpinggir dan masyarakat juga lebih cenderung untuk menggunakan bahasa Inggeris ketika berbicara. Hal ini bertambah buruk apabila terdapat sesetengah daripada masyarakat kita berpendapat bahawa sesiapa sahaja yang berbahasa Melayu akan kelihatan kolot dan individu yang berbahasa Inggeris akan kelihatan bijak dan mengikut peredaran zaman. Seterusnya, item keempat, kemunculan ideologi baru seperti sekularisme, kapitalisme, nasionalisme dan sosialisme menyebabkan agama dan kepercayaan dalam diri masyarakat semakin pudar. 1% responden memilih sangat tidak setuju, 2% responden memilih tidak setuju, 21% responden memilih tidak pasti, 41% memilih setuju dan 35% memilih sangat setuju. Majoriti responden turut bersetuju dengan kenyataan ini kerana kemunculan ideologi ini mampu merencatkan kefahaman umat Islam terhadap agama Islam yang sebenar. Contohnya, ideologi sekularisme menjadikan masyarakat terperangkap dengan kefahaman bahawa zakat hanya sekadar ibadat peribadi. Hal ini menyebabkan umat Islam membayar zakat semata-mata kerana kesedaran peribadi sahaja, sedangkan Islam mewajibkan setiap umatnya untuk membayar zakat. Jelaslah bahawa kemunculan ideologi baru ini mampu menjadikan agama dan kepercayaan dalam diri masyarakat semakin pudar. Item terakhir, kelemahan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDP. 0% responden pada bahagian sangat tidak setuju, 13% memilih tidak setuju, 27% memilih tidak pasti, 28% memilih setuju, 32% responden memilih sangat setuju. Dapatan ini menunjukkan bahawa penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi dalam PDP memainkan peranan penting dalam melahirkan insan seimbang. Melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 menunjukkan usaha meningkatkan infrastruktur teknologi dalam pendidikan merupakan sebahagian persediaan untuk melahirkan modal insan yang celia IT perlu dipertingkatkan lagi. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi telah banyak mempengaruhi budaya kehidupan masa kini dalam bidang kehidupan khususnya. Jelaslah bahawa pengaplikasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran telah memberikan satu anjakan baru dalam teknik pedagogi guru, seterusnya dapat melahirkan insan yang seimbang. Usaha-usaha mendepani cabaran pasca modernisme untuk melahirkan insan seimbang. Item yang pertama, adakah strategi bagi menghadapi cabaran dunia moden ini dapat melahirkan insan yang seimbang? Majoriti responden menyatakan setuju dengan jumlah seramai 41 orang responden, diikuti dengan 29 orang responden yang berpendapat tidak pasti. Seterusnya, seramai 25 orang responden pula berpendapat sangat setuju dan yang terakhir diikuti dengan 5 orang responden berpendapat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahawa separuh daripada bilangan responden bersetuju bahawa dengan adanya strategi bagi menghadapi cabaran dunia moden ini dapat melahirkan insan yang seimbang. Hal ini dikatakan kerana dengan adanya strategi-strategi yang bernas ini, anak-anak muda dapat diperlihatkan tentang keburukan serta kebaikan pasca modernisme kepada mereka di masa hadapan. Untuk item yang kedua pula, adakah dengan cara mendominasi aspek jiwa manusia mampu menjamin seseorang itu tidak dipengaruhi oleh fahaman pasca modernisme? Majoriti responden mengatakan tidak pasti dengan jumlah 42 orang responden, diikuti dengan 28 orang responden yang mengatakan setuju. Seterusnya, 24 orang responden pula mengatakan sangat setuju dan kemudiannya 5 orang responden pula mengatakan tidak setuju dan seorang responden mengatakan sangat tidak bersetuju. Hal ini dikatakan kerana ramai tidak pasti bahawa dengan mendominasi aspek jiwa manusia akan mampu menjamin seseorang itu untuk tidak dipengaruhi oleh fahaman pasca modernisme. Hal ini kerana emosi merupakan keadaan apabila seseorang mengalami perubahan psikologi, ekoran rasa keselesaan atau ketidakselesaan yang muncul disebabkan rangsangan dalaman atau luaran yang menyumbang kepada reaksi tingkah laku. Untuk item yang ketiga pula, adakah pendidikan Islam dan pendidikan moral di sekolah penting supaya seseorang itu lebih berilmu dan tidak mudah diganggu-gugat dengan fahaman pasca modernisme yang semakin tersebar luas ini?
Majoriti responden mengatakan sangat setuju dengan jumlah 71 orang responden, disusuli dengan 21 orang responden yang mengatakan setuju. Seterusnya, 6 orang responden pula mengatakan tidak pasti. Diikuti juga dengan 2 orang responden mengatakan tidak setuju dengan petaan ini. Hal ini kerana pendidikan Islam dan juga moral merupakan satu perkara yang penting bagi setiap insan, terutama sekali kepada umat Islam. Justru, seseorang yang bermoral, maka seorang itu perlulah mengetahui kebaikan serta mempunyai rasa keinginan untuk melakukan kebaikan terhadap sesuatu perkara. Untuk item yang keempat, adakah institusi kekeluargaan memainkan peranan penting bagi mengatasi cabaran pasca modernisme yang kian mendatang? Majoriti mengatakan sangat setuju dengan jumlah 63 orang responden dan seramai 26 responden mengatakan setuju. Diikuti pula dengan 8 orang responden yang mengatakan tidak pasti dan juga 3 orang responden mengatakan tidak setuju untuk pernyataan ini. Paradigma dan latar institusi keluarga tradisional mengalami perubahan yang sangat ketara pada tahun 1959 yang terdapat dalam karya Max Weber yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Hal ini kerana kesan kepada setengah institusi keluarga yang lebih menerapkan aliran moden dalam keluarganya. Manakala, menurut hukum Islam pula, aliran pasca modernisme ini akan membawa kesan-kesan yang tidak baik seperti penyingkiran Tuhan dalam kehidupan dan juga kegiatan seharian. Oleh itu, setiap keluarga perlulah mempunyai pegangan Islam yang kuat agar tidak terdedah dengan fahaman pasca modernisme. Untuk item yang terakhir pula, adakah perhatian yang khusus perlu diberikan terutamanya kepada bergenerasi muda agar mereka tidak terjerumus dalam ideologi pasca modernisme ini? Majoriti mengatakan sangat setuju dengan jumlah seramai 65 orang responden dan 27 orang responden mengatakan setuju. Seterusnya diikuti dengan 7 orang responden yang mengatakan tidak pasti, manakala seorang responden pula mengatakan tidak setuju. Hal ini kerana generasi muda sememangnya mudah terdedah dengan perkara-perkara seperti ini jika tidak dibimbing dengan lebih awal. Hal ini kerana mereka sangat mudah terpengaruh dengan rakan sebaya. Misalnya, mereka akan terlibat dengan jenayah, tidak berdisiplin, penagihan dadah dan sebagainya. Oleh selain itu, hal ini juga berpunca daripada kelalaian ibu bapa dalam mengawasi anaknya. Oleh itu, peranan ibu bapa sangatlah penting agar ukhuwah hubungan antara ibu bapa dan anak-anak tidak lagi longgar dan lebih bahagia dan harmoni. Kesimpulan. Dapatlah kita simpulkan bahawa pasca modernisme ini sememangnya telah mendatangkan pelbagai cabaran dan kesukaran dalam melahirkan insan seimbang, baik dari segi rohani, jasmani, intelek dan emosi. Maka adalah menjadi tanggungjawab semua pihak termasuk ibu bapa dan warga pendidik untuk mendidik generasi muda ke arah yang lebih baik dan sempurna pada masa akan datang agar matlamat untuk melahirkan insan seimbang dapat direalisasikan. Sekian dari kami. Terima kasih.